Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mutar edisi pagi bersamaan 18 hari bulan 6 2022. Terima kasih memilih kami di Sabah Hits Online TV. Anda bersama saya Rabi Kalibau, kita terus ke tajuk utama. Gangguan bekalan air, tindakan persesuaian perlu dilaksanakan. Ambulan merempuh kawanan lembu di Jalan Kota Blut. Pedepan pengusiran Kampung Loro tuntut penjelasan. Kebimbangan masalah banjir di Kampung Liau Laut Apinapin telah diatasi oleh ahli Parlimen Keningau yang juga merupakan timbalan Ketua Menteri Sabah II merangkap Menteri Pertanian dan Perikanan Sabah Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan telah memberi sumbangan 4 buah pembentung kulvert bagi penyelenggaraan dan menaik taraf sistem paparitan di kampung tersebut. Salah seorang penduduk Kampung Liau Laut Samsia Ganggau yang telah membuat permohonan melalui pengurusan Jawatan Kuasa Pembangunan Kemajuan Kampung JPKK Kampung Liau Laut berkata, pembentung yang sedia ada sering tersumbat kerana bersaiz kecil dan tidak dapat menampung limpahan air hujan yang boleh mengakibatkan banjir. Menurutnya, semua penduduk Kampung Liau Laut berterima kasih atas keprihatinan Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan kerana meluluskan permohonan tersebut. Katanya lagi, dengan adanya pemasangan pembentung ini, aliran air ketika hujan akan lancar dan masalah banjir dapat dielakkan. Sumbangan itu disampaikan oleh Pegawai Penyelaras Dewan Undangan Negeri Dun Bingkor di PKRP Keningau, Johari Ponggot Ganjun yang mewakili Dr. Jeffrey untuk menyampaikan sumbangan tersebut. Ekoran gangguan bekalan air bersih akibat kerosakan pam air di 5 buah loji rawatan air LRA di Keningau dianggarkan sebanyak 2,000 pengguna berdaftar di 2 kawasan Dun Tulit dan Dun Sok, masing-masing 1,000 pengguna di setiap kawasan Dun berkenaan tidak menerima bekalan air terawat. Pembantu Menteri Kerja Raya Datuk Robert Tauik berkata, insiden kerosakan 5 pam air di LRA Bunsit termasuk pam tunggu sedia ada, kritikal dan memaksa loji berkenaan dikurangkan sebanyak 70% penghasilan bekalan air terawat. Robert juga yang merupakan Adun Bingkur berkata, JNS Keningau tampil dengan plan tindakan jangka pendek bagi mengurangkan kawasan gangguan dengan melaksanakan beberapa pendekatan. Katanya lagi, sebanyak 4 loji air JNS dan 1 lori tangki swasta digerakkan bagi menghantar air ke 55 buah rumah sehari dan pada masa sama melaksanakan kerja-kerja pembaikan pam air terbabit. Di samping itu, JNS Keningau akan meningkatkan kapasiti pengeluaran air secara maksimum di LRA Bingkor, LRA Kampung Keningau dan LRA Agudon termasuk membuat catuan di kawasan yang mengalami gangguan bekalan air. Kita kembali selepas ini. Hai warga Sabah dan semua pemilik-pemilik kenderaan di luar sana. Hari ini kita akan perkenalkan satu jenama minyak pelincir, yaitu Platinum Oil, di mana minyak ini adalah berbeza dengan minyak-minyak yang ada di pasaran sana. Kerana Platinum Oil adalah dengan teknologi nano dengan ZFT, yaitu ejen pelindungan ataupun penghapus geseran di dalam enjin yang menyebabkan enjin akan menjadi lebih lancar, senyap dan sudah tentu akan menjimatkan minyak kita. Ini ZFT ini yang terkandung di dalam setiap minyak Platinum Oil ini akan menghapuskan terus geseran-geseran tersebut dan melancarkan enjin kita senyap dan sudah tentu bila enjin lancar, ban bersih, minyak akan kita dapat jimatkanlah sehingga 20%. Bertemu kembali. Perkeso menyediakan pelbagai insentif kepada golongan yang bekerja sendiri. Timbalan Pengarah Perkeso Sabah, Salawati Abdul Karim berkata ketika ini kerajaan menanggung 80% caruman di bawah 9 kategori iaitu golongan bekerja sendiri, penjajah, artis, ejen pelancongan, petani, petugas pemulihan komuniti dan nelayan. Katanya insentif tersebut dijangka memanfaatkan lebih 810,000 pekerja sendiri. Beliau juga menyarankan kepada orang ramai supaya mendaftar dengan Perkeso bagi menikmati insentif yang disediakan kerajaan melalui Belanjawan 2022. Selawati berkata golongan bekerja sendiri yang tidak mencarum dengan Perkeso akan mengalami kerugian kerana tidak mendapat apa-apa faedah jika berlaku kemalangan. Tambah beliau, program SPS bersama pencarum adalah yang pertama kali diadakan selepas pandemik COVID-19 yang mana sebelum ini dibuat melalui webinar atau secara dalam talian. Hospital Sempurna perlu dinaik taraf kepada hospital pakar bagi mengurangkan penggantungan menghantar pesakit mendapatkan rawatan pakar di Hospital Tawau yang jaraknya lebih 100 km.
Menurut Pegawai Kesihatan Daerah Sempurna Dr. Syamir Khan Sulaiman, perkhidmatan hospital pakar sangat diperlukan di daerah ini sejajar pertambahan penduduk selain kedudukannya yang menjadi tumpuan pelancong. Beliau berkata perlu ada hospital pakar supaya boleh kurangkan pergerakan dari hospital Sempurna ke hospital Tawau yang mana masa perjalanannya panjang dan banyak risiko yang dihadapi. Beliau berpendapat walaupun belum ada kes melibatkan kematian pesakit dalam perjalanan ke Tawau, namun perkara itu perlu mendapat perhatian Kementerian Kesihatan Malaysia. Perbincangan dengan pihak KKM memang ada, sudah dalam perancangan dan dalam proses untuk dimuktamadkan, katanya. Hai kepada yang berbakat di luar sana, kami di Sabah Hits kini sedang mencari seorang penyampai berita yang fasih berbahasa Melayu, berminat dalam bidang kewartawanan. Serahkan bakat anda di Sabah Hits Online TV. Mungkin anda adalah yang kami cari. Untuk maklumat lanjut, boleh menghubungi kami terus ke nombor yang tertera. Jangan malu, jangan segan, tunjukkan bakat sebenar anda. Saya Rabi Kalibau, Sabah Hits Online TV. 5 individu berdepan detik cemas apabila ambulan yang dinaiki mereka merempuh sekumpulan lembu di Jalan Kota Belud, Kota Merudu pada awal pagi kemarin. Dalam kejadian kira-kira jam 4 pagi itu, semua individu terbabit adalah dokter jururawat, pemandu pesakit dan keluarga pesakit terselamat. Namun 4 ekor lembu mati akibat dilanggar kendaraan ambulan berkenaan. Ketua Polis Daerah Kota Belud, Superintendent Syahrudin Mat Hussain berkata, hasil siasatan mendapati ambulan milik Hospital Kudat dan pemandunya ketika itu sedang dalam tugas rasmi membawa pesakit ke hospital di Kota Kinabalu. Syahrudin bagaimanapun berkata kes disiasat di bawah peraturan 10 Kaedah-Kaedah Lalu Lintas Jalan 1959 kurungan Rule 10 LN 166/59. Kita kembali selepas ini. Bertemu kembali. Lebih 280 penduduk kampung Lorok Kecil di Kudat bakal kehilangan tempat tinggal apabila perkampungan berkenaan dikabarkan sudah pun diambil alih oleh pihak lain. Menurut Ketua Kampung KK Jeffrey on the Rock, perkampungan Lorok Kecil yang didakwa berusia lebih 60 tahun itu kini dicerobohi oleh pihak tertentu dan dikabarkan sudah diambil alih. Kami memohon penjelasan terhadap perkara ini karena kami penduduk kampung di sini tidak dimaklumkan apa-apa, tiada perundingan awal, jelas Jeffrey dalam kenyataan media. Nah, inilah tempat yang lorong kecil. Cuba kita tengokkan. Inilah tempat yang paling cantik dan inilah hasil untuk orang kampung. Bukan hasil untuk orang luar. Dan inilah untuk hasil orang kampung. Kelapa pertanian mereka sudah bertanam. Kelapa sudah 40 tahun. Naib Ketua Bahagian Star Tanjung Kapur Shuan Devi yang turut berada di Perhimpunan Kecil Bantahan itu menjelaskan bahawa terdapat kemungkinan besar para penduduk di kampung berkenaan akan diusir keluar jika benar tanah perkampungan tersebut sudah dipindah milik. Devi berkata dia dihubungi oleh penduduk kampung bagi mendapatkan bantuan dan difahamkan mereka menuntut penjelasan daripada pihak sebelah bagi menjernihkan situasi tersebut, katanya. Sebanyak 17.500 kg minyak masak bersubsidi pelbagai jenama dirampas dalam satu serbuan di sebuah rumah sewa tanpa nombor di Batu 9 Sendakan pada 16 hari bulan 6, 2022. Dalam serbuan jam 4.30 petang, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Sandakan berjaya menahan seorang lelaki yang juga ahli kumpulan sindiket terbabit. Ketua Pegawai KPDN HEP Sendakan, Azdi Zulkri John berkata, sebelum serbuan dijalankan, pihaknya mendapati terdapat sekumpulan individu sedang sibuk memotong plastik minyak masak bersubsidi dalam pek 1 kg. Sebaik serbuan dilakukan, beberapa individu dilihat melarikan diri dan hanya seorang lelaki berusia 39 tahun berjaya ditahan. Pemeriksaan lanjut di lokasi itu kemudiannya menemukan 17,5 tan matriks minyak masak bersama pelbagai peralatan penyelewengan minyak masak, katanya dalam sidang media semalam. Azli berkata siasatan awal mendapati modus operandi digunakan suspek ialah dengan mendapatkan bekalan minyak masak dalam pek bersubsidi lalu diisi ke dalam tangki minyak. Ia kemudiannya dihantar kepada pihak pengguna industri ataupun diseludup ke negara jiran susulan harga tinggi. Katanya kes ini disiasat mengikut Akta Bekalan 1961. Kita kembali selepas ini. Hai warga Sabah dan semua pemilik-pemilik kenderaan di luar sana. Hari ini kita akan perkenalkan satu jenama minyak pelincir, iaitu Platinum Oil,
di mana minyak ini adalah berbeza dengan minyak-minyak yang ada di pasaran sana. Kerana platinum oil adalah dengan teknologi nano dengan ZFT, iaitu ejen pelindungan ataupun penghapus geseran di dalam enjin, yang menyebabkan enjin akan menjadi lebih lancar, senyap dan sudah tentu akan menjimatkan minyak kita. Ini ZFT ini yang terkandung di dalam setiap minyak platinum oil ini akan menghapuskan terus geseran-geseran tersebut dan melancarkan enjin kita senyap dan sudah tentu bila enjin lancar, ban bersih, minyak akan kita dapat jimatkanlah sehingga 20%. Bertemu kembali. Presiden Persatuan Perusahaan Kecil dan Sederhana PKS Sabah, Profesor Fu Ngeki, mengalu-alukan kedatangan Konsul Jeneral China di Kota Kinabalu yang baru, Hua Xifang. Fu berkata dengan meningkatkan kerjasama di antara PKS di Sabah dan China, usaha berkenaan telah membawa manfaat terhadap komuniti peniaga serta pelaburan di antara Malaysia dan China. Menurutnya, Huang akan menguatkan lagi hubungan diplomatik di antara Sabah dan China sekaligus membawa manfaat yang lebih besar kepada PKS di antara kedua-dua pihak. Tambahnya lagi, Sabah terletak pada lokasi yang strategik, kaya dengan sumber alam, bukan sahaja tarikan kepada pelancong tetapi juga baik untuk perniagaan serta pelaburan. Beliau berharap Huang mampu menyesuaikan diri dengan kehidupan di negeri ini dan seterusnya merancangkan kemajuan ekonomi di antara China dan Sabah. Berita itu tadi mengakhiri Mutakhir edisi pagi ini. Saya Rabi Kalibawa. Assalamualaikum, salam hormat dan selamat berhujung minggu.